kita untuk beramalkan dengan ilmu yang diberi kepada kita, dan akhirnya kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi ila yaumil qiyamah. Faqad tadhalaka tadamna tajah. Faqad tadhalaka tadamna kalimati syahadati ma'a qillati wurufiha bi jami'i ma yajibu 'ala al-mukallaf ma'rifatuhu min aqaid iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Maka nyatalah bagimu, mana jelaslah bagi kita yang belajar, yang tak belajar, dia dah alim tak apa. Jelaslah bagimu, kata dia, mengandungi dua kalimah syahadat serta sedikit hurufnya. Hurufnya sedikit saja, tapi belajarnya dah 2 tahun setengah. Ada? Hurufnya sikit saja, kata dia. Nyatalah bagimu sedikit hurufnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertahun-tahun belajar. Sebab apa? Sebab terkandung dalam kalimah syahadat dan Allah dengan Muhammad tadi, campur dua tu ada 50 sifat. 50 tu nak kena faham, nak kena yakin dan nak kena amalkan dengan sifat itu. Kalau kita tak tahu yang 50 tu, bermakna syahadat kita ucapan daripada bibir mulut sahaja. Bagi orang yang tak belajar, tak apalah, kalau dia alim dah. Macam kita orang tidak tahu lagi, kena belajar. Maka sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengetahui daripada aqaid iman. Kita lepas dah tadi. Itulah dia, kata dia, yang semua sekali mukallaf. Mukallaf bermakna orang yang berakal, yang Islam yang berakal, cukup umur, maka wajib dia faham yang tadi, yang aqaid iman tadi. Fi haqqillahi ta'ala, apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala, apa yang harus bagi Allah Ta'ala. Wajib mengetahui, wajib faham. Kalau tidak, usahlah syahadat tadi. Syahadat tadi bergantung kepada kefahaman kita tentang sifat Allah. Syahadat tadi bergantung kepada kefahaman kita tentang sifat Rasulullah. Dua-dua ni tadi, kalau kita tak faham, boleh membawa batal syahadat. Contohnya, dari segi Allah kita kata apa? Allah ni apa dah susah sangat dengan hamba ni. Dia buat-buat, lepas tu pulang dengan apa pula? Zalim Tuhan ni. Gugur kita punya syahadat. Oleh Nabi pula, Nabi dia temuju bahasa Arab. Kalau Nabi takdir kata Tuhan latih orang Melayu, mungkin kalau Badawi jadi Nabi, gugur syahadat. Tak boleh main-main dengan Nabi ni. Dan tertutup dia di bangsa Arab, keturunan Quraisy, lahir di Mekah, mati di Madinah. Tak boleh kita kata sekiranya dia orang Melayu mungkin jadi Nabi ni aziz. Tak boleh. Tidak boleh sekira. Sebab dia merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengata secara sekiranya Nabi bangsa Melayu, nescaya kita semaya dalam bahasa Melayu. Dalam ilmu tauhid tak ada sekira. Dalam ilmu tauhid tidak boleh sekira. Kamu saya saudara ada seorang nama dia Pak Mak Sekira. Dia bila cakap sekira belakang. Sekiranya benar dia raya. Sekiranya lah, kalau tak sekira kamu. Akhir sekali orang panggil dia Pak Mak Sekira. Kalau sudah pergi di Kuala Kerai, tanya siapa Pak Mak Sekira, satu Jajahir terkenal. Ni pun adalah Ustaz Sekira nama dia. Sekiranya kita dakwah belakang, nanti orang beriman belakang. Sekiranya kita pakai turun belakang berjual, nanti saya dapat negok. Sekira ni tak ada, sekira. Sekira ni saya tak ada. Sebab itu kita kena ada qada dan qadar, menentukan segala-galanya, tak ada sekira. Maknanya berlaku itu sudah berlaku, biarkan. Mata wa ma fata. Tidak ada sekira nak buat. Tak ada sekira. Sebab komputer sudah berlaku. Sekira ni bermakna belum berlaku. Sekiranya saya makan, mungkin kenyang. Itu dunia. Tapi nisbah kepada keputusan Allah sudah berlaku. Dia tak ada sekira. Sekiranya kamu semaya banyak, masuk surga. Tak ada sekira pun surga siap dah. Sekiranya kamu buat begini, Allah redha. Tak ada sekira pun Allah sudah redha. Kepada orang yang dia nak redha. Kepada orang yang dia tak nak redha, sudah pun tidak nak redha. Kepada orang yang dia tidak nak redha. Jadi tak ada sekira lah. Sekira ni kalau esok, betul tak? Sekiranya kalau ucap, esok aku tanya duit ya.
Kalau sekiranya benda ni belum berlaku, tapi ketetapan Allah sudah berlaku, sudah ditulis. Wajib batil kalam, sudah keringkat kalam. Maka sebab itu di dalam kaedah qada qada tidak ada sekira. Beliau pelik ngaji tak usut ni. Tak pelik apanya tak ngaji sebab 20. Orang sudah belajar sebab 20, dia kata Greek apa ni ajaran Greek Yunan. Astagfirullahalazim. Apa mulalah kedah kuasa kita kuasa Tuhan dia nak jangan Tuhan sedekah kerja sama kan. Jaga ya, ini kita perlahan-lahan. Kalau tak kemas, kita ulang balik macam ikat macam musalli juga. Kita akan buat pusingan kedua nanti. Saya tahu kita akan menghadapi kesukaran untuk faham. Maklumlah pagi kerja kadang-kadang sebulan pernah sekali. Dia mengaji tak ada butuh. Dia tak macam orang kata. Orang tak apa cuati pun cuma kurang kilo je. Tapi mengaji bila kita putus, dia putus tengok. Sebab mengaji ni tak macam sekolah universiti. Bila kita putus muka surat 90 dengan 91, maka dekat situ kita lost. Maka cara dia kita buat usrah. Cara dia kita buat mutalaah. Mutalaah dia bermakna perbincangan semula. Siapa yang kurang kemah beri kemasdinikan, siapa yang tertinggal pelajaran disoalkan balik supaya standardize kita punya pahaman. Maka sebab itu setiap malam hari Selasa kita ada mutalaah ataupun kita panggil dia usrah. Usrah mutalaah ni sampai lebih kurang lah. Kalau kita belajar kita panggil mutalaah. Kalau kita orang tua-tua anak ada cili kita panggil dia usrah. Kalau kita belajar kat pondok dia panggil mutalaah. Mutalaah ni bermakna ulang kaji. Ada yang kita tertinggal, ada yang kita tak mari, kita uzur, kita demam, kita banyak kerja, maka kita ulang lagi sekali supaya tidak tertinggal silibus yang diberi oleh alim tadi. Makna pada hak mukalah mutaya bagaimana pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasulnya. Rasul wajib apa? Rasul mustahil apa? Rasul harus apa? Contohnya macam bagi Rasul harus bersifat yang sifat basyariah. Maka kita wajib bersifat dengan basyariah. Rasul harus tidur, harus makan, harus letih, harus semua harus saja. Bagi kita wajib tidur, tak tidur kita tidak boleh buat kerja. Nabi harus saja. Nabi setelah dia tak tidur pun tak apa. Saya tengok seorang ulama, dia ni guru tauhid lah. Dia sudah tua dah, umur masa tu pun dekat 80. Jadi saya nak tengok apa rahsia ni guru tauhid ni. Dia ni nama dia Haji Sahidun, nama dah mati lah. Tahun umur 80, tahun 70 Jadi saya pun tengok dia. Saya suka dia mengajar, lepas mengajar dia tidur masjid, dia tak balik. Dia duduk di Setiawan masa tu. Jadi dia belajar di masa saya kat Perak lah. Jadi malam saya tidur. Dia tidur kelambu dia macam ni, ada kelambu kat depan. Jadi saya malam-malam semangkuk, dia tengok dia buat apa malam-malam. Jadi dia semayang tahajud, dia baca Quran, dia pun tidur. Dia pegang tasbih satu, dia tidur. Dia tengok orang tua ni bila tidur, pukul apa tidur, saya begitu. Tak tidur lagi berapa kali. Tengok pukul 12, tengok pukul 2 dah tidur berapa kali. Tengok pukul 2 saya pergi pula. Kau tidur lagi Datuk ni. Pukul 2. Mungkin pukul 3 tidur kot. Kalau tidur kot nyamuk kot, kelambu. Pukul 3.30, pukul 4 pergi pula. Batal kat kepala. Saudara. Jadi saya mengambil kesimpulan orang ini tidak saudara percaya betapa, tak percaya betapa ni bukan tauhid. Tok Guru saya itu nama dia. Dia tak percaya betapa, tak murtad, cuma rugi saja. Kita cerita pasal orang paling tak percaya rugi. Kalau cerita pasal dia mereka tak apa. Ni orang alim, orang soleh, sumber ilham kita. Kalau kita tak tengok perangai dia, tak tengok watak dia, tak tengok kelebihan yang Allah berikan kepada dia, rugilah kita. Bagaimana perangai dia waktu malam, bagaimana perangai dia waktu pagi, dia bangun pukul berapa, ni orang alim. Jangan tengok orang alim zaman sekarang 7.30 baru subuh bagi dia. Orang suruh sembahyang malam dia kata tak boleh, asal tak boleh kerja dia. Mustahil. Sifat manusia kata semula jadi kat cukup tidur kata dia. Saya dah terau sekat kata dia. Bangun pukul 4 pagi kata, besok pergi kerja merangkuk kata dia. So fikir kata mustahil kata. Mustahil. Lalu tu ya. Kita tak buat apa. Ya dia je mengajar orang. Mustahil kata dia, tak boleh.
La haula wala. Sebab tu kita jangan ya. Kalau orang alim boleh bangun, kenapa pula kita tak boleh bangun? Orang alim tak sakit tak apa, kenapa pula kita boleh sakit pula? Bermakna itu kelemahan kita lah. Bukan kelemahan syariat Allah. Kelemahan kita saja. Begitu juga Nabi. Nabi dia tidak ada kelemahan dari syariat. Dia boleh semayang, dia boleh solat daripada isyak rapat ke subuh tanpa berhenti. Dia boleh berdiri berjam-jam sampai bengkak kaki, dan dia boleh sujud sampai subuh. Itu dia Nabi. Sebab apa? Dia bersifat dengan sifat harus bagi manusia saja. Dia tidak wajib. Dia nak sujud sampai bila-bila pun tak apa. Kalau dia nak Muhammadun basyarul kal basyar bal huwa kal yaquta bainal hajar. Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaquta bainal hajar. Malah ia bagaikan permata yakut di kalangan batu pasir. Dia manusia tapi bukan makhluk, bukan manusia. Habis siapa? Permata di kalangan batu pasir. Jadi kalau kita ada guna formula ikut Nabi, matilah kita. Sebab apa? Ada benda yang kita tak boleh ikut Nabi. Sebab apa? Tak mampu. Nabi bersolat sampai bengkak kaki. Kita bersolat pantang tengok imam baca surah panjang. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun menatang ustaz ni. Aku nak tengok bola. Dia nak enak apa enak rupanya. Nabi baca Quran, dia boleh berdiri sampai subuh. Itu sebab syariat Islam ialah buat yang Nabi suruh, tinggal yang Nabi larang. Kalau kita buat hak Nabi buat, tinggal hak Nabi tinggal, tidak mampu tu. Nabi boleh berpuasa 7 hari 7 malam tanpa buka dan tanpa sahur. Kita tak sahur esok tak puasa tak ingat, tak lupa sahur. Tak boleh puasa dah, nak berjalan. Sebab apa? Kita tidak mampu. Sebab kita manusia biasa. Nabi manusia luar biasa. Aisyah kata, ya Rasulullah, bukan bapa lah, dia cakap Arab lah. Kenapalah kamu solat begini sekali sampai bengkok-bengkok kaki? Bukankah kamu kekasih Allah? Bukankah kamu pengeluh sekalian alam? Bukankah kamu ketua dalam syurga? Kenapalah kamu begini sekali ibadat kepada Tuhan? Apa jawab Rasulullah? Apala aku nak abdan syakura. Salahkah aku jadi hambanya yang bersyukur? Nabi yang dah confirm syurga semayang sampai bengkok kaki. Kita hak tak tahu neraka ke syurga ni perli orang pakai selembek. Dia kata apa ibadatnya lebih-lebih. Tu dia. Ustaz beri amaran ibadat jangan lebih-lebih. Saudara kalau nak menunggu lah. Dia pula bagi warning ibadat jangan lebih-lebih. Saudara, lebih-lebih setara mana kita segala kekurangan. Puasa kita tidak sempurna, zikir kita tidak sempurna, solat kita mari lebih-lebih tu tang mana lebih. Nabi solat sampai subuh, kita sekali setahun pun setengah mati. Aduh boleh, dia kata lebih-lebih. Inilah dia orang tak faham dengan sifat Nabi tadi. Sifat Nabi ialah Muhammadun basyarul kal basyar bal huwa kal yaquta bainal hajar. Muhammad manusia biasa tapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaquta bainal hajar, malah dia permata di kalangan batu pasir. Jadi fahamlah kita bahasanya Rasul ialah manusia luar biasa. Ada satu lagi saya dengar dia perli tentang Nabi ilhas, iaitu di masa kecil Nabi ada awan lindungi di kepala dia. Dia kata itu rekaan ulama sahaja. Sebab Nabi bila jumpa matahari dia penuh tutup atak dia dengan pertama. Sebab apa? Panas cahaya matahari. Saudara, kelebihan Nabi bukan sekat awan melindungi kepala dia. Bukan sekat awan melindungi kepala dia. Kelebihan Nabi ialah langit dan bumi seluruh 7 petala bumi sentiasa mendoakan Nabi, dan pokok kurma hidup. Pokok kurma mampu menjadi hidup dan boleh berjalan, Nabi panggil. Ini baru awan. Ada seorang Badui pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata dia, mu betul kau Nabi? Ya. Tak percaya kau sedari? Percaya. Dia kata, habis tu
Aku nak tengok kelebihan gambar dia. Apa aku nak tengok buat apa? Aku nak tengok gapo kelebihan kalau benar-benar Nabi. Nabi kata kalau itu mu tengok kata. Dia pergi, dia panggil pokok kurma. Hak dah mampu pokok kurma tu. Assalamualaikum ya pokok kurma. Pokok kurma tu jawab, "Waalaikumsalam ya Rasul, ya Rasulullah." Lepas tu apa kata Nabi? "Ya kurma, mari sini." Pokok kurma tadi dengar Nabi panggil, dia bangun. Akar dia terbang, akar dia. Berjalan pergi kat Nabi tu. Oh tu dia. Sampai kat Nabi sujud. Lepas tu Nabi kata balik. Pokok kurma ni tumbuh jauh, tumbuh pokok, bunga, buah masuk boleh makan. Apa kata Badui tadi? "Ya Rasulullah, kalau pokok kurma sujud kamu tak boleh, aku nak sujud kata." Oh, Nabi kata, tidak boleh manusia sujud pada manusia. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, nescaya aku akan perintahkan isteri sujud kepada suaminya. Aku dah kelebihan suami pula. Nak cerita maknanya kenapa sangat pelik awal. Hak lain lebih lagi. Dia boleh sindir, dia tak iturakan. Asal cerita pasal Nabi SAW kita boleh yakin. Janji ulama yang cerita. Jangan sindir, jangan perli. Kalau benar Nabi ada mukjizat itu, ada dalil, maka hukumnya murtad. Sebab tu jangan main-main dia. Banyak sekarang ustaz-ustaz perli-perli pasal Nabi, pasal maulud Nabi. Perli-perli ke maulud Nabi, kata dia waktu duit kerajaan, kata dia tak ada pahala, kata sia-sia. Baiknya balas sepak. Balas sepak habis RM90,000 tak apa. Dia Nabi cuti public holiday. Tapi bila sampai kata maulud Nabi tak boleh. Bila rugi duit kerajaan, membazir duit rakyat. Tapi bila balas sepak saudara, dia booking satu stadium Bukit Jalil. PT gapo terpakai PT siapa tu Bukit Raya. Lepas tu naik bas free lagi. Lepas tu dah benar cuti umum lagi. Punya gembiranya hari balas sepak benar. Tapi perli ketika menyambut hari perayaan Nabi SAW, saya tidak berminat mengamalkan perayaan Nabi sebab tak ada wali hadir, dan kalau buat pun tak dapat pahala, tersia-sia. Orang sudah besar boleh cakap lagi. Kalau orang tu pakai topik lain tak apa je. Pakai selipar, pakai jubah, boleh cakap lagi. Bila orang tapi ini bukan Malaysia ya, ini di belah Manchester United, belah England sana, belah Malaysia belah ada lah. Belah Malaysia semua orang hormatkan Nabi lah kok. Semula lembu saya semasa belajar, guru saya bila setiap hari Maulidur Rasul, biasanya kita tunggu bulan dia lah boleh ingat Maulid. Mana ada bulan bila nak buat boleh, tapi bulan yang paling orang pilih lah Maulid lah, bulan Rabiul Awal lah, hari Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Saudara, baca berzanji, baca Quran, tafsir Quran, lembu 7 hari. Dia pasal lampu merah ni keliling. Sebab dia pasal lampu ni ingatan kenangan lama. Dia pasang keliling pondok tu lampu. Bila malam merasa dia pasang lampu, dia buka lampu tu macam perayaan 31 Ogos. Lepas tu baca berjanji sekali. Peserta pertama, peserta kedua baca berjanji sampai pukul 12 malam. Rapat ke pukul 1 baru berhenti. Hari ni tak boleh buat, tak ada pedah, tidak ada pahala dan tidak ada kebajikan. Membazir duit rakyat. Siapa cakap tu? Tu anak saudara kepada Jubari. Orang alim tak akan cakap lagu tu. Kalau orang alim. Tapi kalau kita nak juga ikut dia, sehingga pengajian kita tak ada. Bila memuliakan orang alim, memuliakan Nabi, tidak ada satu kesalahan. Kau salah kesalahan sujud. Mulia ke mak bapak salah ke? Tak salah. Mulia ke orang salah ke? Tak salah. Mulia kepada orang besar kita, mereka pun kita salah ke? Kata Rafi yang mereka pun kita bergembira seronok sebab mereka pun kita terus mereka salah ke? Salah. Kenapa mulia Nabi jadi kita tak ada pahala? Tak salah pasal apa? Mari mana pula salah? Oh, Nabi tak suruh. Saya dah kata dah, hukum ni bukan pasal Nabi buat, Nabi tak buat. Apabila tidak ada dalil haram dan tidak ada dalil wajib, maka dia harus. Dan bila boleh membawa kepada kebaikan, dia menjadi sunnah. Saudara, Imam Malik, ni bukan Nabi Malik, Imam Malik. Ketika mana Imam Syafi'i nak jumpa dengan Imam Malik, duk belajar kitab dia tapi tak pernah jumpa dengan Malik sendiri. Dia minta dengan guru dia, "Wahai Syekh, Tok Guru," aku kata dia, "aku nak pergi ngaji pulak ni." Nak pergi ngaji mana? Aku nak ngaji dengan Imam Malik. Tok Guru dia tolong beri tiket, tolong beri meeting, tolong beri bekalan.
telur sains tu. Sekiranya mu tiba di kota Madinah, mula surat aku ni, nascaya dia akan kenal mu sebab aku ni anak murid dia juga. Nah, saya bawa. Siapa di Madinah saudara, dia tengok Imam Malik diusung di atas tak? Atas tadi tahu tadi. Hak macam cerita Bobby tu naik kan. Dia usung. Letak dekat depan bait masjid. Jalan naik untuk sampai naik atas petang untuk mengajar. Letak sebuah kain dia sini. Dia mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakailah kain dia ni, dia panggil rida Ini bukan Syahriza rida. Pakai gini. Dia baca salam. Jangan begini. Kan saya nak jumpa dengan tuan. Surat siapa ni? Nak jumpa dia pakai surat. Saya daripada sekian-sekian. Nama awak siapa? Nama saya mari mana? Mari sekalian. Tolong jumpa. Akhir sekali saya nak jumpa juga tuan. Guna awak belajar dengan saya? Tak guna. Tapi saya pernah hafal kitab tuan. Lagi saya faham kitab tuan. Lagi saya dalam kepala kitab tuan. Saya faham kitab tuan sejak umur 9 tahun tu. Oh begitu. Nama awak siapa? Okey. Mari jumpa saya. Baru boleh jumpa. Bila jumpa kita ni mengikut kelas pengajian. Ni kena cerita orang panggil kita tak? Oh biasa. Ada cerita orang alim tadi. Jadi bila begitu Imam Syafi'i duduk belakang. Jadi Imam Malik mengajar. Habis mengajar macam kita lah. Ada soalan. Kalau awak tak ada soalan, saya akan buat soalan. Kita guna buat lagi tu. Kalau tak ada soalan, saya akan soal. Soalan pertama, begin. Siapa boleh jawab? Semua senyap belakang. Imam Syafi'i dia muda lagi, remaja. Jadi pelajar-pelajar orang tua belakang. Jadi nak jawab tak kerti. Imam Syafi'i nak jawab, dia budak baru. Dia Pakcik, jawablah Pakcik. Saya tak kerti, tak apa saya jawab. Jawab, agak tanya. Dia buat agak tanya. Awak, jawab. Imam Syafi'i pun ajak. Begin. Betul mu. Oh, tu dia. Soalan yang kedua. Begin. Tak ada orang jawab. Imam Syafi'i kata, jawab Pakcik, mudah. Dia tu ada ipi-ketik je. Tak kerti aku. Tak apa, saya ada. Saya tu. Awak lagi. Apa dia? Begin. Pandau. Soalan ketiga, pandau. Akhir sekali saudara-saudara sekalian, sekiranya saya ada keuzuran dan saya tidak dapat hadir majlis ilmu, maka orang ini akan mengganti saya. Weh, jangan bukan saya. Habis apa budak ni? Akhir sekali, siapa namamu? Tadi nama saya Muhammad bin Idris. Bermula hari itulah Imam Asy-Syafi'i terkenal di kota Madinah. Ni kita pula flag Imam Syafi'i dia panggil lembu suci. Saudara, saya jumpa satu buku di Al-Mega mengarang tentang mazhab. Semua mazhab manusia biasa bukan Nabi. Imam Syafi'i adalah merupakan pujaan umat Islam, sedangkan ia manusia biasa dipuja bagai lembu suci. Saudara, seorang profesor. Saya ambil buku tu ingat ada bakat. Ya, ada orang budak 5 masa simpan balik. Saudara, Imam Syafi'i umur 9 tahun hafal Al-Quran bersama tafsirnya. Mak dia pergi hantar sekolah. Mak dia kata apa? Wahai Syafi'i, mu selagi mu tak dapat hafal 30 juzuk Al-Quran bersama dengan tafsir yang mu jangan balik. Jadi Imam Syafi'i pun pergi belajar hafal apa semua. Dia balik lah buat perjanjian setelah hafal Quran. Bila sampai di rumah dia, Assalamualaikum mak. Mak dia buka nelok. Mu sebaiknya balik dah. Berjanji jangan balik selagi tidak hafal Quran. Imam Syafi'i kata, apa saya hafal sebab saya balik ni. Mak dia kata, okey kalau macam tu naik, aku nak cek. Mak dia hafal juga. Mak dia lepas tu dia pergi semula. Ini kisah cerita orang alim. Jadi, saudara, ini Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Malik. Tu kenal, saudara. Anak murid dia, untuk mengalir berjalan, dia akan berjalan di belakang. Penghormatan kepada orang alim tadi. Berjalan di belakang, tukang bawa teropong untuk kenali. Bila Tok Kenali naik ke atas masjid, dia tukar sita teropong. Tukar bawa teropong untuk kenali. Tok Kenali ni setelah hebat dia. Dia nak pergi mana pun, dia tak buka teropong. Lebih baik kalau untuk istana. Masuk masjid pun dia buka. Jadi bila Sultan Muhammad panggil dia pergi kat istana, masuk dari istana. Tak buka teropong. Teropong kayu dia tu tak buka. Jadi dayang-dayang, pelayan-pelayan apa istana kejar Tok Kenali. Bukan kejar nak sampai ISA.
Nak ambil pasir hak melekat kat tapak kaki teropos untuk kenali tu, ambil sapu pasir tu, boleh kita lipat sipir di dinding istana. Sedap. Ada tukar bawa kasut dia, tukar basuh baju dia. Sedap. Ini imam untuk kenali. Nabi SAW, saudara, dia ada kadang dia sendiri. Tukang jaga dia, tukang ambil pakaian, tukang bawa selipar dia, ada tukang tulis dia, tukang. Saudara, ini nama penghormatan. Tiba-tiba hari ni kita kasih Nabi salah sebelah kambing, salah sebelah lembu, saya Nabi jadi salah. Kalau belah kucing tak apa juga, sebelah lembu. Ini sudah makan Wahabi. Dan Wahabi sekarang sudah mengepalai negara-negara kita dari segi pahaman Islam. Berbahaya. Berjanji sudah amat berbahaya. Kan semalam Jumaat cadang supaya kita buat majlis 10 Muharram, majlis Maulid Rasul, majlis apa lagi Misra Merah. Tak lama lagi saudara orang ditangkap kita. Sebab orang alim marah bukan orang jahil, orang alim yang tak benar buat benda tu. Orang jahil tak apa, kita boleh ajak bertogak. Ni orang alim. Saudara pelik benar psycho ni, hukum dia. Takutlah kita nak baca berjanji. Kalau kita pergi muka je, aku dia tanya, apa kemana lakukan? Haji ada pergi hari kapek lagi. Kenapa tak marah Nabi masuk Gua Hira? Ular, jeping, kala, beruk. Nabi pergi kat situ buat apa? Mekah dengan angin, dengan spoi-spoi bahasa lagi, dengan adu air zam-zam lagi. Dia pergi duduk Gua Hira buat apa? Kenapa tak tanya Nabi lagi tu? Sebab apa? Kaedah sufi, kaedah perjalanan sunnah Nabi tidak difahami. Sampailah kita perli kepada orang yang melakukan uzlah, yang melakukan khulwat dan melakukan suluk, apa sahaja layan lah. Okey, ini tauhid lagi. Seterusnya atas berkat Tuhan Muhammad, ketahui olehmu hukum bersuruh itu berkekalan. Tugas sebagai rasul tadi berkekalan hingga masuk isi surga kepada surga. Maknanya bangkit daripada mahsyar, Nabi kekal lagi sebagai rasul. Dan ulama kekal lagi sebagai ulama. Dia akan cari anak murid dia. Rasul akan cari umat-umat dia dalam syurga syafaat kubra, dan Tok Guru akan cari anak murid dia dalam syafaat yang kecil-kecil. Dan ahli neraka masuk ke neraka baru habis video dia sebagai rasul. Maknanya dia boleh cari mana orang dia selepas bangkit daripada kubur. Bertugas lagi, dia boleh ada lagi power. Maka tak macam manusia saudara. Ada dunia ni dia kira lah pakak besar-besar, brigadier, apa semua. Tapi bila mati, bangkit daripada mahsyar, semua sekali sudah jadi prebet belakang. Tapi Nabi kekal Nabi dan Rasul, tidak gugur pangkat. Orang alim sama juga, tidak gugur pangkat dia. Tapi korporat, sekalian brigadier, semua sekali gugur, jadi prebet takut. Tapi orang alim Nabi tidak boleh. Maka habislah hukum pesuruh. Bila semua masuk surga, semua masuk neraka, maka habislah dia sebagai hukum sebagai rasul tadi. Maknanya dia bertugas lagi mencari umat-umatnya. Hukum Nabi tiada berkesudahan, maka berkenan yang sampai ke dalam syurga. Tapi Nabi dia tetap memimpin umatnya dalam syurga sebagai seorang Nabi, bukan sebagai pesuruh lagi. Tidak ada lagi kewajipan, tapi dia sebagai pemimpin sahaja. Mana hari Jumaat kita boleh jumpa Nabi, boleh berkumpul dengan sahabat, boleh makan bersama, boleh berborak bersama setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat umat Islam akan berhimpun satu dewan, melihat wajah Allah, bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul, bertemu dengan para sahabat. Tengoklah, ada yang paling tinggi sekali kelas, dia boleh tengok Allah 2 kali satu hari. Yang normalnya ialah seminggu sekali setiap hari Jumaat. Bila sampai hari Jumaat, syurga akan dihiasi dengan lampu-lampu, dengan hiasan, dengan cuaca, dengan bau-bauan yang harum. Bila lagi berterbangan puluh bilik, maka hari itu merupakan hari pesta kepada ahli syurga, dan semua sekali akan duduk di satu pentas. Nabi-Nabi dan Rasul berada di atas bersama malaikat, dan Allah Subhanahu Wa Taala muncul. Dan ketika itulah nikmat yang paling agung sekali di dalam syurga. Ketika mana? Ketika melihat wajah Allah bersama Nabi-Nabi dan Rasul. Hukum Nabi dalam Tuhan sampai ke hingga syurga. Ketahui olehmu bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan Nabi dengan jawami'ul kalimi. Jawami'ul kalam, saudara, ialah suatu istilah bahasa, ucapan sedikit tapi maknanya tidak habis. Itu digelar sebagai jawami'ul kalam. Inilah dia dikatakan ucapan brilliant, rahsia yang amat besar.
yakni perkataan yang sedikit makna yang sangat banyak. Artinya yang tersirat tadi. Kata Ibnu Athaullah. Ibnu Athaullah siapa? Pengarang kepada kitab Hikam. Itu dia. Jikalau mentadbir ulama Allah mentafsirkan oleh mereka itu mereka selama-lamanya daripada satu rahsia kalimah yang satu. Nabi cakap satu perkara saja nak ditafsirkan ayat tadi daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada dapat meliputi dengan dia pengetahuan. Habis ilmu. Tak ada lagi nak urai. Dan tiada kuasa mereka itu faham. Ini bukan saja Quran, hadis Nabi saja. Satu ayat yang Nabi cakap tidak boleh kuasa faham otak manusia, terlalu canggih, ekstrak. Hingga berkata setengah ulama, jikalau menguraikan satu hadis, andai kata kita pakat belajar satu hadis, nak tafsir dia, nak hurai dia, nak bagi dia pengamatan ataupun kefahaman satu hadis. Juga contoh, min husnil islamil mar' tarku ma la ya'nihi. Di antara kebaikan sebagai seorang Islam, meninggalkan barang yang tidak perlu. Apa barang yang tidak perlu? Contoh, sekarang ni kita ada dua negara. Satu negara dunia, satu negara akhirat. Persiapan untuk dunia kita buat setengah mati. Jelek mata saja, itu dia. Duduk gedang sampai gari. Gari tu tak habis lagi basuh pinggan. Tu dia. Lepas tu masuk Isa, dah tutung pula, tak sia lagi. Rapat kau Isa. Lepas Isa pula, dah begar pula. Nak siap untuk keperluan dunia yang sementara. Bila sampai giliran akhirat, Allahu Akbar. Allah, itu dia. Yang untuk kekal abadi kita buat main-main. Yang untuk sementara kita struggle setengah mati. Itulah dia min husnil islamil balik tarku mala yakni. Saudara saya, dia supalah di balik dia. Dia pergi menoreh kita pagi, jauh dia menoreh. Naik bukit, turun bukit, bawa motor si kabut, tak ada lampu, tak ada brek motor. Bila zuhur saja, dia boleh balik semula. Dia boleh balik semula. Tak reti letih, tak reti kecewa. Lepas tu dah bila asar pula, lepas membayar asar, pergi pula, ada lembu pula. Tidak pernah miss semayang 5 waktu berjamaah. Umur sudah mencecah 80 tahun. Dia semaya pun saya pun takut. Lagu ni dia semaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Tapi setiap menjelang maghrib, dia boleh sampai balik dengan motor buruk. Dia lampu tak ada, berik tak ada, tangan kaki berik. Kita umur gagak perkasa Zuhur, Haji Jamal dengan apa lagi? Ada penggalan kayu biar sihat belakang. Pasal apa? Tidak penting ada akhirat. Oh tidak ustaz, surah kuning ustaz. Tak ada logo. Rumah ustaz. Lagi rumah. Dah buat tak waktu. Jadi saudara kita lemah dari segi akhirat. Ngajar bahasa ni mula-mula tengok muka ustaz kata web. Lepas tu lama sikit tengok muka jam. Lama sikit lagi tengok muka pintu. Tak ada boleh balik. Jadi kalau kita begitulah. Itu sebab min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kelebihan Islam meninggalkan apa yang tidak perlu tahu, apa yang perlulah bekalan kita ke akhirat. Mana tenaga kita, mana amalan kita, mana sedekah jariah kita, mana anak kita yang soleh, mana isteri kita yang soleh, mana dia. Bila masuk dalam kubur, mana anakmu yang soleh? Anak saya seorang engineer, seorang lawyer. Lawyer apa? Lawyer buku. Sebab apa? Tajuk. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah lah. Sebab kita tidak penting kepada benda yang mustahab. Maka Nabi beri min husnil Islam al-mar' seseorang tarku ma la ya'ni, yang tidak perlu. Oh payahlah nak buat hak ni kat saudara. Ayah saya, anak-anak saudara dia balik hari raya.
Balik hari raya dengan kereta besar, dengan apa, tok pagi penuh rumah. Dia bila sapa tanya semaya, dia pergi balas. Tengok ada 2-3 orang. Lepas tu saya balik juga. Saya tu imam. Kalau kat rumah dia sakit, saya imam. Dia pun tengok saudara dia. Kata dia. Di luar negara, kata dia habis bila 20,000 jual tanah. Pokok kata dia. Dia mengaji berapa? Dia tanya, dia mengaji berapa? Maknanya habis. Habis tanah jual. Gila kata habis. Balik subuh pukul 7.30. Dia mengaji berapa? Dia kata. Saya sedih balik. Dia ada berhati. Tapi tak ada sini yang cerita. Bila dia kata nak semaya, nak kerja tak putih. Aduh. Go, kejar cari saya. Saya balik dah. Apa dia? Semaya. Ya tak cakap. Stop tu. Atas kaki sudah lah. Tahu lah. Tapi aku nak remeh. Nak remeh tunggu. Jadi saya letak atas kaki. Ini dah keluar abad lah. Dia tak sihat sekejap. Letak atas kaki. Ambil undi kat masa. Jangan baring. Itu dia. Nak remeh tunggu. Saya pun ambil sejadah. Letak depan. Allah Akbar. Dia ikut belakang. Remeh sampai salam. Pisah kanan. Belakang kala tidur. Tak bangun sore abu. Ayah saya kata, dia mengaji tinggi-tinggi. Dia mengaji berapa? Ni kan. Apa benda yang kita ajar anak kita sama tahap tu? Mana dia punya jasa kita untuk bawa ke akhirat yang dikatakan awal salah yad'u anak kita. Benarkah anak kita boleh menjadikan kita aset kepada syurga atau akhirat? Belum tentu. Sebab apa kita buat perkara yang tidak benar? Kita takut anak kita tak boleh makan, kita takut anak kita besar, kita takut anak kita besar. Tapi kita tak takut kalau anak kita tidak pandai agama. Itulah dia. Satu ayat kata ulama, dia boleh berurai sampai seumur hayat kita, kan dia punya makna Nabi. 70 tahun tiada habis daripada kena diurai. Sebab tu saudara kalau kita tengok lain orang, lain ulama, lain dia punya uraian, kitab yang sama, ayat yang sama. Sebab apa? Sebab ilmu ni dah ada. Kau tarik kau panjang, subjek kepada hidayah, kebijakan ataupun pembukaan yang memberi kepada dia. Kalau kita tengok tubuh saya saudara, saya kalau dia lalu bila lalu dia tengok tak ada ustaz, dia akan masuk. Dia bawa satu kuat telinga so. Kalau orang tidur dia masuk. Dia bawa telinga. Kita bangun, lagi. Lepas tu kita bocor sama kita. Dia kuat telinga lagi. Dia masuk nak mana ustaz. Sama tu. Mana dia? Tak tahu. Tahu. Apa aja? Kita apa dia? Kita tauhid. Mana? Dia ajar. Dia ajar saudara. Dia ajar tu saudara, cerita saudara sekalian. 10 tahun melekat di depan dalam kepala. Dia ajar setengah jam tu mengatasi yang ustaz lain mengajar 5 tahun yang lalu. Saudara, terngiau-ngiau dia tengok sampai sekarang. Tengok kesan tangan tu habis dia ingat. Sebab tu saudara, sunat hukumnya melihat wajah guru. Gambar dia tu sunat kan. Pasal apa? Pasal bila kita tengok wajah dia, kita terdengar suara dia. Dan rakaman semula ucapan dia mari semua. Terngiau-ngiau dia tengok dan melekat di hati. Sebab tu sunat melihat gambar syekh kita. Itu sebab dia. Tapi bagi pekor syirik dahulu. Tapi kalau gambar okey tak tu berah tak apa pula. Tadi kalau gambar Tok Guru, syirik. Orang tanya dia, mana gambar Tok Guru ni Ustaz? Ustaz Tok Guru, gambar syekh-syekh ni pakai tepek di gambar rumah lah, tepek di tu roti lah. Syirik. Tapi gambar dia tepek di pokok nyo tak apa. Gambar dia tepek di pokok nyo, tepek dia segenak tersembah tak apa pula. Tapi gambar syekh tak dekat tepek di tu roti pun syirik. Ni seria Tok Guru punya petua. Tapi Tok Guru di Jordan, Tok Guru nak tidak. Tok Guru di Jordan. Tapi kalau gambar dia tak apa. Tepek segenak pokok nyo, segenak stok kereta. Mereka tepek dia jambil pun ada. Tak apa pula. Tapi gambar syekh lain, tepek di tu roti hukumnya syirik kata dia. Sebab memuncul gambar. Gambar dia tepek di, ada hak tepek di kepala kereta lah, balik kereta lah, macam-macam. Tu bukan tu roti sekadar tu jambil pada gambar. Gambar tu roti ayam. Boleh jadi sunat muakkad pula. Tapi kalau syekh tarikat tepek syirik sana. Apa bezanya dua orang? Manusia lah ke dua.
Sebab saudara orang yang tidak ikhlas dalam Islam, dia akan melakukan kesilapan demi kesilapan. Selagi dia tidak jujur dalam agama, itulah jadinya kita mengesan melalui ilmu sufi. Saudara, sebab tu di dalam ilmu sufi ada tiga kewajipan yang tidak boleh ditolak. Yang pertama, kewajipan mengasihi guru. Yang kedua, kewajipan mengamal apa yang guru amal. Yang ketiga, tidak boleh cacat perhubungan persaudaraan. Katakanlah kita ni murid dah. Kalau murid tu ada 1,000 kita adik beradik. Ini tarikat punya undang-undang. Kalau ada 40 orang tu adik beradik. Dia tak boleh 40. Sebab apa? Kalau kepala cacat hati bapa. Hati bapa tu guru lah. Cacat hati bapa putus kita punya cahaya. Tidak macam pekor, saudara. Pekor dia boleh bala, boleh kacau, berketok boleh. Tapi tasawuf pekor tak boleh. Sebab dia mengambil melalui Sayyidina Ali karamallahu wajah. Saya tulis sikit lah, supaya saudara tidak pelik dalam kaedah ilmu Sufism nama dia. Sufism ni saudara, dia berasal daripada ni Allah SWT. Kita ambil daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Uthman, Ali, Uthman pula Umar. Ini dia punya kaedah asal dia lah, supaya saudara faham. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi bila sampai dekat Ali, saudara, umat Islam mula berpecah kepada dua. Satu di bawah pimpinan Sayyidina Muawiyah. Satu lagi di bawah pimpinan siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni bermakna anak kepada Sayyidina Ali lah. Sayyidina Husain dan yang kedua Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan kedua-duanya dibunuh. Wah Hasan diracun dan Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di Karbala. Okey. Kemudian bawah ini melahirkan Zainal Abidin bin Husain. Dan di bawah Zainal Abidin ini dipelopori oleh Abdullah bin Zubair, dipelopori oleh Abdullah bin Abbas. Dia tidak terlibat dengan peperangan. Dipelopori oleh Abdullah bin Umar dan sebagainya, sampailah kepada Syekh Tarikat, sampailah kepada Abdul Qadir Jailani, dan sampailah kepada Tok Kenali dan Tok Kebalan, sampailah kepada guru kita. Dia tidak main sebelah sini. Okey. Hak ni sebelah sini. Dan antara guru dengan guru ni dia tidak ada perselisihan. Hak ni dengan hak ni dia tidak ada perselisihan. Hak ni saudara, dia berkecuali dari segi peperangan dan permusuhan. Hak ni pula dia bubuk mengata. Maka lahirlah Marwan, lahirlah sekian. Akhir sekali Mustafa Kamal Atatürk. Baik, selepas ini lahirlah semua pemerintah Islam yang zalim ada, yang ada. Tapi sebelah sini dia tidak ada pemerintah. Semua sekali bergelar ulamaul amili. Semua sekali duduk belah sini belakang. Hanafi duduk sebelah sini. Kau ada khalifah Hanafi. Tak ada Imam Hanafi. Dan Imam Maliki. Dan Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali. Imam Nawawi. Imam Ghazali. Akhir sekali Abdul Rahman bin Sulaiman. Dia bukan wakil ayah, saudara. Ali AJK pun tak ada, tetapi dia seorang ulama amili. Termasuk juga Tok Kenali duduk belah sini juga. Tok Kenali duduk belah sini juga. Siapa sultan termasuk Tok Kenali? Sultan Muhammad Hulu Mego. Sultan Muhammad tu alim. Jadi alim ulama yang digelar sebagai ulama, dia duduk sebelah sini, dan umarat duduk sebelah sini. Dan kebanyakan guru-guru sufi ataupun syekh tarekat berada di sebelah sini. Termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih walaupun dia memerintah negara Istanbul, tapi dia duduk lagu. Dan dia serah kepada bapa dia. Setelah dia menakluk Turki, dia serah balik kepada bapa dia.
untuk memerintah negara. Dia kekal dengan sufi dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sampailah kepada Tok Kenali. Dan Tok Kenali juga tidak memerintah negara, tapi dia berada sebagai Tok Guru duduk di Kubang Krian, di bawah Sultan Muhammad keempat. Begitu juga Tok Aku Palu, di bawah Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Yang merintah dia Sultan Zainal Abidin. Tetapi Tok Aku Palu sebagai penggerak, sebagai ulama, dia duduk lagi juga. Jadi saudara pilih nak duduk di mana? Cuba angkat tangan. Nak jadi yang berkuasa duduk lagi. Yang amat berhormat Tuan Guru Mulyadi. Itu dia. Dia duduk lagi. Tapi Tuan Guru zaman dulu tak ada. Alim ulama duduk lagi di belakang. Agak-agak faham ke tak faham? Kalau saudara nak berasa nak duduk hari ini, dia tak masalah. Tetapi belah sini dia bergelar umara. Belah sini dia bergelar ulama. Peranan dua-dua ni mesti standardized. Rusak hak ni hancur dunia, rusak hak ni hancur dunia. Kalau ulama ni pakat tak jadi orang jahat juga, hancur dunia. Contohnya ada seorang ulama halal makan daging babi, habis hati tu. Sebab dia bagi fatwa. Dia bagi fatwa ni, ulama dia orang percaya, orang percaya. Dia punya kemuliaan dia sama dengan umarah juga. Hak ni pun orang puja, hak ni pun orang puja. Satu zaman dulu ada seorang Tok Guru nama dia Tok Guru Haji Mustafa. Dia bercara di mahkamah. Krisis politik lah. Jadi anak murid dia duduk keliling dengan botol, dengan besi, dengan campur keliling. Andai kata mahkamah jatuh hukum penjara saja, dia akan bergerak dengan senjata tajam tadi. Akhir sekali, ya Tuhan, kata dia, andai kata adanya aku ini mengganggu ketenteraman awam dan boleh berlaku huru-hara dalam masyarakat, ambil saja nyawa. Dan sekiranya dia boleh membantu kepada pembangunan agamamu dan mengamankan negaramu dan sebagainya, maka panjangkanlah umurku. Seminggu dia meninggal dunia. Tuan Guru Haji Mustafa. Sebab apa? Sebab orang alim kerja dia mendamaikan masyarakat. Orang alim dia kerja dia mendamaikan masyarakat. Mendamaikan dua yang bertelingkah, mendamaikan dua masyarakat yang bergaduh, mengamankan dunia yang sedang huru-hara. Itu kerja orang alim. Itu kerja orang alim. Saudara boleh pilih nak ambil hak mana. Sebab itu kita memilih mendamaikan masyarakat. Kalau halau kita lari. Saudara jangan bawa plastik pula. Kalau halau lagi sekali kita pergi Sungai Bian. Halau lagi sekali kita cari pintu siam lah. Maknanya tak ada lah tu buku. Maknanya kita jangan memilih pergaduhan. Pelajaran kita, belah sini. Pelajaran yang diambil oleh Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Sayuti. Imam Nawawi, saudara, Sultan panggil dia, Sultan Nizam panggil dia, Tuan Guru, apa Tuan Guru? Apa hukumnya kalau saya ambil harta rakyat kerana nak berperang dengan tentera-tentera yang menyerang negara kita tidak cukup duit? Imam Nawawi jawab apa? Ya, boleh tuanku mengambil harta rakyat, tetapi dengan syarat harta tuanku mesti habis dulu. Tak dia banyak kata lah begini lagi, apa lagi, apa banyak lagi bilion-bilion. Mana nak? Wahai Imam Nawawi, sedar tak bercakap apa? Saya sedar tuanku. Tuanku sebelum jadi raja dia sama menolong kita dengan saya juga. Sejak kaya dia, sejak jadi raja. Akhir sekali, Mamanda, Faruk ini Nawawi, puang tengok. Dan Imam Nawawi mati di belah buangan. Imam Nawawi mati dalam buangan. Apa kata kalau Imam Nawawi nak lawan? Dia tubuh parti pasukan tentera berani mati. Lagu mana kau? Tanya. Tuanku halau parti. Terima kasih. Lari. Setelah anaknya mengambil alih pemerintahan negara, anak dia pergi cari Imam Nawawi, minta bawa balik-balik. Mereka kata, terima kasih, saya sudah selesa berada di luar negara. Mati di luar negara dia. Secara lanjut saya tahu, orang ngaji sirah dia tahulah. Sekian dia pandang. Sekian dia pandang bak sirah. Jadi dia tahu dia belajar bak sirah. Dia pergi ngaji di mana, dia belajar bak. Dia mengaji bak sirah. Sekian dia pandang bak sirah. Jadi setelah itu cerita dia. Mana Imam Abdullah bin Zubair, saudara, apabila datang Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini,
Bisa tu. Apabila Hajjaj Yusuf As-Saqafi pergi minta menyerahkan jawatannya, dia ditanya mak dia nama Asma bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, bapa dia Zubair Al-Awwam, Abdullah bin Zubair. Mak kata dia, saya berdepan dengan dua masalah. Saya diserang oleh tentera-tentera bagian dan untuk menyerahkan kekuasaan saya. Mak kata apa? Kalau mu baku ayahmu, mu tak kaya silakan begitu saja. Dan kalau mu baku ayahmu, mu mati saja gitu. Dia pun keluar. Mak, saya pendapat macam mak juga. Dia pun keluar, tak dapat dia mak. Of course lah dia meninggal dunia. Hajjaj Yusuf As-Saqafi bawa kata kepada 30 bilion. Matilah Abdullah bin Zubair. Kerana apa? Kerana diserang oleh raja yang memerintah dan di bawah governor Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tak ada nama, tak lawan. Muhammad bin Nadir dengan Khalifah Al-Wasik, dia pergi. Dia kata apa? Sekarang Quran hadis kepada apa jawab dia? Al-Quran tetap kepada. Siapa kata Quran kepada, dia dijatuhkan hukuman pancung. Oh, semua anak murid dia mari, beribu anak murid mari. Hari pembunuhan kepada Muhammad bin Nadir. Bila khalifah nak bunuh dia, anak murid kata apa? Wahai Tok Guru, doalah kepada kami supaya kerajaan ini jatuh. Apa jawab dia? Kejatuhan dan kenaikan sebuah raja berada di tangan Allah. Sebelum dia kena bunuh, dia angkat tangan ke langit. Ya Allah, ya Tuhan aku, kata dia, andai kata aku ini sebagai menjadi mangsa pembunuhan raja ini, jadikanlah pembunuhan ini pembunuhan yang terakhir. Dan selepas ini tidak ada lagi ulama yang kena bunuh. Maka bila Ahmad bin Nadir dibunuh, darahnya mengalir menulis ayat-ayat Al-Quran, menitik di lantai, di bumi, dan darahnya menulis Al-Quran. Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu ayat yang tulis oleh darah dia. Dan kepala dia, lidah terjerit dan darah tidak kering-kering, dan sentiasa menghadap kiblat. Selama bertahun-tahun tidak kering dan tidak mati kepala dia. Maka ketika itu bila sampai kepada Al-Mu'tasim, sampai kepada Al-Wasik, sampai kepada khalifah yang ketiga, bila dia melihat wajah yang luar biasa ini, maka dia mari satu kesedaran dan dia minta turunkan dan dikurniakan yang terbaik. Dan bermula hari itu tidak ada lagi ulama yang jatuhkan hukuman Muhammad. Dia kan, kalau kena kita lakukan, wahai anak-anak muridku, tubuhkan persatuan berani mati. Serang saja Khalifah Al-Wasik ini, senang. Anak murid dia saja beribu, tetapi dia tidak mengeluarkan arah. Sebab apa? Sebab dia berada di sebelah sini. Jadi sebelah ini nak duduk sebelah mana? Ulama dia mesti melakukan perdamaian. Bagaikan Abdullah bin Zubair, bagaikan Abdullah bin Umar, bagaikan Abdullah bin Abbas, bagaikan kepada Aisyah sendiri yang berbalik ke Madinah semula dan melakukan perdamaian dengan sempurna, tidak berperang. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan sistem kaedah Sufism yang lebih penting kepada baik. Kita pula di mana? Jadi bila saya cakap tadi, berasal ilmu tasawuf di sini lah. Zainal Abidin bin Husain. Mari kau ni lah amalan dia, ajaran dia, Sufism dia. Mari kau ni lah. Mari kau ni turun sampai kepada tengok aliran mana yang kita ambil. Sudah berguru dengan siapa? Semua sekali melalui belah sini. Dan tidak ada tarikat sebelah sini. Tidak ada. Semua ahli tarikat dan semua ahli-ahli sufi berada di sebelah Zainal Abidin bin Husain. Jadi saya boleh pilih nak Sulaiman. Sebab itu untuk saya, saudara, dia tidak ada apa jawatan dia politik. Dia hanya mendidik masyarakat saja. Anak murid dia anak dia anak politik, macam-macam ada. Sebab dia merupakan rahmatan lil alamin. Dia bertugas untuk masyarakat umum. Bagi itu juga kita mengambil keputusan mengajar untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang bermazhab Muhammad saja. Tidak dia siapa. Kita melakukan sunnah guru kita saja, iaitu mengajak orang kepada Allah SWT. Rahsia kalimah yang berkata Nabi SAW, tiada min kulli islami terpayak ni 70 tahun tidak habis, kata dia. Dan kata setengah, jika berhenti umur dunia sekalipun sampai kiamat, tak habis nak hurai satu ni saja. Selama-lama tiada selesai daripada buku satu hadis. Satu hadis saja tak habis nak hurai, maka setengah daripadanya pula, iaitu 2 kalimah syahadat ini. Maka satu daripada itu hadis, apatah lagi 2 kalimah syahadat. Mesti lebih banyak lagi bahasannya.
maka adalah melengkapi padanya akan segala aqaid kita duduk dalam tu, duduk dalam kalimah syahadat, dan arkan Islam duduk dalam tu, dan 5 rukun iman duduk dalam tu, sekaliannya dikandungkan, yang keduanya duduk kandung dalam asyhadu an la ilaha wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Maka pengajian terlalu lama nak mengemas ini kan dua syahadat tu tadi. Maka dengan kerana inilah wallahu a'lam. Sekian Abu Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.